يوم القيامة صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم والحمد لله رب العالمين. Surat 61. Masih lagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah berbicara tentang halal, haram dan syubhat. Karena perkara ini berkait rapat dengan agama kita. Halal dan haram tak boleh dipisah daripada kehidupan kita. Arti kata yang lain, haram wajib dijauhi. Begitu juga ya syubhat yang tidak jelas halal ke haram. Untuk jaga agama kita tinggalkanlah. Apa yang dapat kita ambil ialah yang halal sahaja. Halal ni pun mesti 100%. Tak boleh main 99.9%. Mesti 100%. Kerja yang halal, maka gaji pun halal. Lalu itulah sambungan apa yang melepas kata Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali sepupu dengan Rasulullah, lagi pula menantu Rasulullah, dan dialah pemuda yang mula-mula memeluk Islam. Dan dia juga lah yang tidur di atas katil ganti tempat Rasulullah pada mana hijrah. Lalu pula dia khalifah yang keempat. Kata Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu, barang siapa masuk Islam dengan mengikut, yakni dengan suka hati. Siapa-siapa yang memeluk Islam dengan suka hati, bukan dengan paksa, dan membaca Quran pada zahirnya, yakni baca Quran pada zahirnya. Baca Quran pada zahir juga dari segi batin tak tahulah. Nah itulah kita ketubat lain. Mana mulut dia ni baca Quran, maka bagi mereka tersebut di dalam harta baiti malil muslim pada tiap-tiap tahun 200 dirham. Dan satu riwayat lain 200 dinar. Riwayat lain mengatakan 200 dirham. Ada riwayat lain mengatakan 200 dinar. Dinar lebih banyak daripada dirham. Dinar duit emas, dirham duit perak. Jikalau tiada diambil akal dia di dalam dunia, mengambil akal dia di dalam akhirat. Dan apabila ada yang demikian itu, maka orang fakir dan alim mengambil daripada haknya. Apa maksud? Maksudnya Imam Ghazali nak beritahu kepada kita melalui kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kita sebagai guru agama, sama ada mengajar kitab atau mengajar Al-Quranul Karim, boleh kita makan gaji daripada kerajaan. Sama ada kerajaan negeri bayar ke, atau kerajaan pusat bayar ke, halal harta tersebut. Kita makan gaji dengan kerajaan pusat, makan gaji dengan kerajaan negeri,
atau individu sama bagi dan sebagainya, gaji tersebut hukumnya halal. Tidak mengapa kita terima gaji daripada kerajaan pusat atau kerajaan negeri atau daripada pihak badan-badan agama seperti MAI dan sebagainya lah. Nak ayat kepada kita bahawasanya pendakwah, ustaz-ustaz halal dan harus makan gaji daripada harta baitul mal, harta negara. Soal ikhlas, kata ikhlas itu bab lain. Jangan kita kata dan jangan kita cepat menuduh dan jangan cepat kita menghukum. Bila tengok ustaz makan gaji, terus kita mengata tidak ikhlas. Ustaz tu tak ikhlas, dia mengajar. Tahu mana dia ikhlas? Tengok dia makan gaji. Ustaz tu tidak ikhlas mengajar. Tahu mana dia ikhlas? Tengok orang siapa dia ambil itu. Maka menerima pemberian atau menolak pemberian itu bukan kayu ukur ikhlas atau tidak ikhlas. Ikhlas ni sifat hati dan dia dengan Allah jua. Adapun luaran menerima habuan atau menolak habuan itu bukan kayu ukur ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi kita melihat satu orang menerima habuan, maka tak boleh kita nak kata ustaz tu tidak ikhlas. Begitu juga kita lihat ustaz lain dia tak terima apa habuan, orang bui sapu dia tolak, lalu kita kata ikhlasnya ustaz tu. Tak boleh juga nak kata sedemikian. Sebab sifat ikhlas, sifat yang ada di hati hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tengok ustaz ni terima sapu, ustaz mengajar Malaysia tak terima sapu. Sapu tu bukan sapu kosong, sapu audisi lah. Sapu kosong nak buat apa? Ustaz mengajar Malaysia pertama terima sapu, lalu kita kata tak ikhlas ustaz tu main mengajar pak kita. Tengok orang sapu dia ambil. Ustaz Malaysia bagi mengajar, orang bersapu dia tolak tasbih. Oh ikhlas ustaz wala ni tak ambil sapu. Tidak sedemikian. Kenapa? Kadang-kadang ada juga bila orang bersapu dia tolak. Dia kata pula hamba ikhlas. Hamba tasbih. Kadang-kadang ada juga kita atau manusia dia buat kerja ikhlas dah. Kemudian dia nak tunjuk betapa dia ikhlas ni, dia tolak. Jadi ikhlas, kita buat ikhlas, kemudian nak tunjuk kata ikhlas ni, tak ikhlas juga. Apa yang kata ni? Kita buat sesuatu ikhlas, kemudian nak tunjuk orang kata tak ikhlas, maka tak ikhlas lagi. Kita nak tunjuk kata kita ni ikhlas, apa ikhlas, nak tunjuk orang kata kita ni mengajak ikhlas, lalu kita tolak habuan. Bukan kita kata pula hamba ikhlas, hamba taksir. Kita ikhlas, royak orang kata kita ikhlas, kita ikhlas juga. Baik. Begitu juga dah kita mengajar, kita terima habuan orang bui, orang sedekah, kita pun terima. Boleh jadi hak terima tu dia nak dia nak tudung. Betapa ikhlasnya hati dia, lalu dia tutup daripada pandangan orang ramai, dia terima. Jadi sekaligus orang lain nampak tak ikhlas, sebenarnya hati dia ikhlas. Dia nak tudung keikhlasan dia, lalu dia berpura-pura menerima, tapi hati sebenarnya tidak nak sedemikian. Ini ikhlasnya. Jadi ikhlas, apa pengertian ikhlas? Ikhlas ialah kita tidak mengharapkan sesuatu
dan dia tidak mengharapkan sesuatu yang lain daripada Allah dan tidak bergantung kepada sesuatu. Contoh, kita sebagai ustaz, sama ada mengajar kita atau mengajar Al-Quran, kita tidak mengharap sumbangan, tidak mengharap bayaran, tidak mengharap sanggup hati. Dan bila orang beri, kita tidak bergantung dengan habuan tersebut. Walaupun tangan terima, tetapi hati tidak bergantung dengan habuan tersebut. Terima sahaja, tetapi hati tidak bergantung dengan habuan tersebut. Hanya hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tinggi ikhlas. Tidak mengharapkan sesuatu dan tidak bergantung kepada sesuatu. Yang ia harap ialah balasan daripada Allah, dan dia bergantung hatinya kepada Allah. Walaupun dia terima habuan, dia tak tolak habuan, dia ambil habuan, dia ambil gaji, sabar hati dan sebagainya, namun hati di dalamnya mengharap redha dan pahala daripada Allah. Dan habuan yang dia dapat tu, dia tak bergantung kepada habuan tersebut, hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ikhlas yang tinggi juga. Baik, kembali kita kepada kitabnya. Maka para asatizah, para ustaz, sama ada mengajar kita atau mengajar Quran, maka harus dan halal maka gaji daripada harta Baitul Mal. Kalau kita sekarang kan gaji daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri atau badan-badan agama, tak ada masalah. Tak perlu kita ragu-ragu, terima ajalah sumbangan bulanan atau gaji bayaran bulanan. Itu kata Sayyidina Ali. Sekiranya kita tak terima, katalah kita tak ada bayaran mana-mana dan kita pun tak kisah dengan yang tak bayar, kita tak terima mana-mana bayaran, dan hati kita tak kisah dengan yang tak bayar pun, maka kita akan ambil upah di akhirat kelak. Jika laut tiada diambil akan dia di dalam dunia, mengambil akan dia di dalam akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila orang beri sesuatu, Nabi terima, Nabi tak tolak. Asalkan dalam bentuk hadiah, Nabi terima, Nabi tak tolak. Dalam bentuk zakat, memang Nabi tolak, Nabi tak terima. Sedekah, Nabi tolak, Nabi tak terima, sebab tak layak, tak sesuai dengan Nabi. Tapi kalau sebuah hadiah, Nabi kita terima, Nabi tak tolak. Itu pun Nabi tak simpan. Kalau ada siapa minta lepas tu, Nabi beri selalu dah. Sebab menerima untuk menjaga hati pemberi. Itu satu perkara dituntut pula. Untuk menjaga hati pemberi, perlu kita terima. Saat kita tak boleh makan, atau kita tak boleh, atau kita ragu-ragu, itu bab lain. Terima dulu untuk nak jaga hati pemberi. Kita berjirat dengan sebelah orang yang bukan Islam, dia masa, dia boleh kita sepinggan, katalah bulaya atau gula ikan. Kita nak makan itu memang ragu-ragu lah. Untuk jaga hati dia, terima dulu. Terima dengan senyum, dengan ucapkan terima kasih. Terima kasih, puji-puji. Kemudian makanan tersebut kalau was-was, kita ragu-ragu, tak usah makan. Lepas tu nak buat, jangan buat depan dia. Pandai-pandailah kita susu daripada matanya. Sebab kalau was-was nak makan, jangan makan. Nabi pun kata, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Buatlah perkara yang ragu-ragu, ambillah perkara yang tidak ragu-ragu. Atau orang kafir, dia sambung gaya dia,
Ada dia buat makan-makan di rumah dia ramai-ramai, kita bercerai dengannya. Lalu dia pun beri makannya kita. Dia tahu dah, ada aja kita tak pergi. Lepas-lepas dah memang tak pergi. Dia pun ada nas makuk. Dia pun kata makuk tu kena ada gelik isteri yang tak payahlah. Kita pun terima dengan hati terbuka, muka manis, tunjuk Islam kita, Islam yang baik. Islam tidak bermusuh dengan orang bukan Islam, terima. Kemudian isteri yang kita ragu-ragu tu kita buat lah. Kalau ada binatang, kita makan ada binatang. Binatang tak boleh, tak ada dosa mana. Jangan kita tunjuk Islam totok kita ni. Saya ngaji tak tahu tadi makan awak ni. Yang bodoh kan. Saya ngaji tak tahu tadi makan awak ni. Was-was, ragu-ragu, kena tahu tak, jangan kau lain tak, saya tak makan. Rasa hati dia. Timur dulu. Nanti jaga. Kalau tak ada was-was ke apa, dia buat, dia kata, ni masak ni orang Melayu punya. Orang Melayu masak ni. Ayah pun dia beli belakang, segala-gala dia beli belakang, dia masak tempat catering belakang. Garanti. Kita ada ragu-ragu lah. Boleh makan lah. Kalau ragu-ragu, kita cuba tadilah. Habis itu. Cuba juga lah. Kita kerja dengan orang bukan Islam. Dengan lepas kita sebut dah. Gaji kita berdasar kepada apa yang kita kerja. Bukan berdasar kepada siapa yang kita bekerja, bukan berdasar dengan siapa kita bekerja. Okey. Katalah kita bekerja dengan orang bukan Islam dan kerja kita kerja halal, jelas halal. Kemudian sempurna Idul Adha ni dia beri bonus 500. Dia kata ambil 500 wak korban. Dia tahu dia korban muslim ni. Dia kata ambil dah 500 wak di sekian. Nak berbaik pada akhirat, boleh pergi ke syurga. Kadang-kadang orang kafir pun pergi ke syurga dengan kau. Ambil lah 500 waktu di sekian. Boleh makan, boleh gaya haji ni. Adakah harus kita terima? Adakah harus kita guna duit tersebut untuk beli ibadat korban? Jawabnya harus. Boleh, tak ada apa-apa. Token tempat kita kerja bukan Islam. Dia beri bonus kepada kita sejumlah sekian-sekian. Dia suruh kita buat korban. Maka harus kita guna duit tersebut untuk melakukan ibadat korban. Tak ada apa-apa. Boleh. Sebab harus kita bermuamalah, berusaha, bekerja dengan orang bukan Islam. Dan berkata mereka itu ulama. Dan jikalau ada harta sultan, jikalau ada harta sultan bercampur dengan harta rampasan. Sambungnya lagi, kalau dah harta pemerintah bercampur dengan harta rampasan dan tiada dapat membezakan dia, nak beza tak dapat sama sekali. Atau rampasan yang tiada dapat mengembali ke atas ampunnya. Harta yang dia rampas ni, nak hantar pergi semula ketua harta tak jumpa cari dah. Dan zuriatnya nak hantar kepada anak-anak pun tak dapat dikesan dah. Maka tiada melepaskan bagi sultan daripada harta tersebut. Malaikat bahawa ia sultan, yakni pemerintah, bersedekah dengan dia dengan harta tersebut. Harta apa? Ambil dengan secara zalim, ambil dengan secara tidak sebenar, atau harta yang sedang bercampur aduk, maka hendak disedekah. Dan tiada Allah Ta'ala menyuruh dengan sedekah atas fakir. Harta tersebut, harta yang ambil dengan zalim, bersedekahlah. Jangan sedekah ke atas orang yang fakir pula. Dan tiada menegahkan fakir daripada mengambil dan daripada makbul akhir harta tersebut. Kalau fakir nak ambil pun tak apa juga.
atau diizin bagi fakir pada qabul, dan iaitu dan atau diizin dan tiada boleh bersama lagi, dan tiada walahan tiada menegak ke fakir daripada mengambil harta yang saudara pas tu, dan daripada makbul, daripada diterima, atau diizin bagi fakir pada qabul, dan iaitu haram atasnya, dan iaitu qabul ni haram atasnya atas fakir. Jadi orang fakir, orang miskin, orang yang tidak ada harta, bila jelas harta pemerintah tadi harta yang haram kerana rampas, maka haram jugalah atas fakir miskin mengambil harta tersebut. Maka tiba-tibanya harus bagi fakir mengambil daripadanya, malaikat daripada yang tertentunya. Yang tertentu harta rampasnya dan haram, maka tiada harus baginya mengambil baginya. Ini masalah isu harta raja atau harta pemerintah yang bercampur aduk antara halal dan haram. Itu pun kalau kita tahu. Namun jangan kita tuduh sewenan-wenannya. Jangan kita menuduh tanpa fakta. Kalau tak tahu, maka hukumnya harus kita terima sumbangan dan agah daripada pemerintah dan juga daripada raja. Seperti duit BRIM. Duit BRIM dia bagi sekian-sekian, maka harus kita terima. Ada apa-apa, terima je lah. Selagi mana kita tidak jelas dan tidak tahu duit tersebut mari daripada yang haram. Apapun ayat kepada kita bahawasanya harta yang haram ni, bila kita makan atau kita minum atau kita buat beli pakaian atau benda yang bersangkut dengan ibadat, maka Allah tak terima ibadat tersebut. Ibadat daripada harta yang haram, Allah tak terima. Kita ada duit haram untuk nak melakukan ibadat korban, Allah tak terima ibadat korban tersebut. Baca lembu pun ada satu bahagia daripada Allah tak terima. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala yang baik, yang bagus, dia tak terima kecuali yang baik. Duit yang kita nak melakukan ibadat korban dekat 9 hari lagi, 8 hari lagi, ni adalah duit yang baik. Baik maksudnya yang halal. Kemudian kita melakukan ibadat korban, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Sebaliknya, kalau duit itu duit yang tidak halal, duit haram, maka Allah tak terima ibadat korban kita. Walaupun ikhlasnya kita buat ibadat korban, Allah tak akan terima juga. Sebab tak cukup syarat-syarat yang Allah Ta'ala nak. Apa dia? Itulah harta, mestilah harta yang halal. Lagi pula kesal terhadap kita yang makan harta haram ni, Allah Ta'ala tak beri taufik untuk melakukan amal ibadat. Setakat kita sahaja, bahkan keluarga-keluarga kita yang turut sama makan harta tersebut, tidak diberi taufik untuk melakukan ibadat. Itu kesal buruk terhadap ibadat dan kesal kepada akhlak yang buruk, berpunca daripada makan harta yang haram dan harta yang syubhat. Itu jagalah. Ya, bila kita makan harta yang tak benar, yakni harta yang haram, harta tersebut menjadi darah daging kita. Dan harta tersebut, makannya tersebut menambahkan sperma atau air mani kita. Dan air mani itu bila masuk kepada rahim isteri kita, mengandung dan melahirkan anak. Berarti kita telah mengkhianat, menjahannam keturunan kita dengan benih-benih yang rosak daripada makanan yang haram. Makanan haram yang kita makan ni, dia mengalir juga kepada sperma dan mengalir kepada anak. Bila lahir,
besar, dewasa nanti dia memberi kesan buruk kepada ibadah anak, agama anak, akhlak anak, akidah anak. Kesan daripada sperma yang rosak dia sperma kerana kita ada pakai benda yang haram. Itu dia mengalir sama hati benda haram. Itu jaga kerja kita. Walaupun dunia kita duduk dunia yang sementara, akhirat yang kekal abadi. Akan tetapi hendaklah kita mengatur kehidupan kita, kerja kita, niaga kita, makan gaji kita dan sebagainya mestilah mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Jangan kita bekerja mengikut manusia. Jangan kita bekerja mengikut majoriti. Kita mestilah bekerja, buat kerja, makan gaji mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla yang jelas dalam Al-Quranul Karim. Kerana kehidupan kita sekarang yang menentu di akhirat kelak sama ada syurga atau sebaliknya. Kehidupan akan datang syurga atau neraka, maka di sinilah tempat yang menentunya sama ada kita bakal ahli syurga atau sebaliknya. Sungguh pun dunia kita duduk sementara, maka kita mesti menyusun kehidupan. Sebab kita perlu kepada tempat tinggal rumah, kita perlu kepada kenderaan kereta, kita perlu kepada keluarga lalu nak berkahwin, kita perlu kepada anak keturunan, kita perlu kepada makan minum, pakaian dan sebagainya. Maka ini semua perlu kepada duit. Dan duit tak akan dapat dengan mudah kecuali bekerja. Maka hendaklah kita bekerja, kerja yang halal. Barulah kita dapat duit yang halal. Lalu kita bina kehidupan kita, tempat tinggal kita, kenaikan kita, rumah tangga kita, keturunan kita. Mudah-mudahan dunia pun kita berkah selamat, apatah negeri yang abadi akhirat kelak. Kalau kita nak ambil akhirat saja tak peduli kepada dunia, tak betul juga. Kalau kita ambil dunia saja tak peduli kepada akhirat, tak betul juga. Sebab kita ada hak yang kita wajib tunaikan ke atas isteri kita kalau kita ada rumah tangga, anak-anak kita kalau kita ada anak. Maka mereka ini perlu kepada makan minum, perlu kepada duit dan sebagainya. Maka kita nak tupu satu pada kepada akhirat, kita mengabaikan mereka itu, tak betul dari segi agama. Begitu juga kita semata-mata nak jaga keluarga dan diri kita, tupu satu pada kepada dunia, tak peduli kepada akhirat, maka ini tak betul juga dari segi agama. Kedua-dua ni kita kena seimbang supaya dunia pun hasanah, akhirat pun hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita kena bijak mengatur kehidupan yang sementara biarlah sesuai dengan kehendak-kehendak Islam, barulah kita bahagia dunia dan akhirat. Tengoklah orang yang terlibat dengan kerja yang haram, orang yang tak jujur dalam kerja, orang yang tidak amanah dengan harta, walaupun nampak kaya tetapi kehidupannya tidak bahagia. Kaya belum tentu lagi bahagia, tapi yakinlah orang yang bahagia sudah kaya hidupnya, walaupun hartanya tidak banyak. Kita tunggu pagi bilik petang, niat kita nak salam keluarga, ini jihad. Nabi kata salah satu daripada pengertian jihad juga iaitulah bekerja, niat bersama diri dan keluarga dan orang yang kita tanggung. Seperti ibu bapa ni, orang yang kita tanggung. Keluar pagi, kelip petang, ini merupakan jihad. Letihnya sebelah petang, Allah ampun dosa kita. Kadang-kadang kita bekerja, gajinya tidak besar, kecil saja, 1,000 ke bawah. Namun kita sabar dan kita redha. Yang pentingnya kerja kita halal, upah kita itu yang penting. Walaupun sedikit halal lebih baik daripada orang kerja yang banyak tapi tidak halal.
Kita kerja, gajinya tidaklah besar, namun semaya kita boleh jaga. Mengaji mana-mana kita boleh jaga. Akhlak kita boleh jaga. Akidah, ibadat kita boleh jaga. Alhamdulillah, biarlah gaji tak besar. Apa guna orang yang gaji besar tapi semaya Jumaat tak ada, kadang-kadang fardu 5 waktu ni pun segelar timur-timur segelar. Mengaji untuk nak bentuk ibadat pun tak ada masa. Nak baca Quran tak ada masa. Apatah lagi nak zikir, nak bangun malam lagi tak ada masa. Ya Allah Ta'ala letak kita ni pun tak apa. Sebablah syukurlah kita kepada Allah. Allah tidak buka hati kita ke arah jada-jada yang haram. Allah buka hati kita untuk nampak kerja yang halal. Walaupun tidak besar gaji pun tak mengapa. Syukurlah kita kepada Allah. Allah tidak buka kepada kita jana-jana yang haram dalam kerja atau mencari duit. Allah tutup kepada kita jana-jana yang haram untuk dapat duit. Syukurlah kita kepada Allah. Ini satu nikmat besar terhadap kita. Allah buka jana yang halal saja. Walaupun tidak banyak pun tak apalah, asalkan yang halal. Itu kena jaga hal tak apa tu lagi akhir zaman. Sebab itulah ada ni kita duduk duduk 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ni sedar ke tak sedar, dia seakan-akan bulan Ramadan juga. Dalam Quran dalam banyak sebut wal fajri wa layalin ash, mana 10. Ulama kata mana 10 kena kepada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ni Nabi kata, dia sebut dalam hadis Sahih Bukhari, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min ayyamil ashri. Tidak ada daripada hari-hari yang mana amal salih terlebih Allah kasih daripada 10 ni, yakni 10 Zulhijjah. Start daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, sampailah 9 Arafah, sampailah hari yang ke-10. Jadi Nabi sebutnya 10 hari Zulhijjah ni hari yang kalau kita buat amalan salih, Allah Ta'ala sangat kasih. Ahabba ilallah. Ahabba ni kalimah yang menunjuk di atas. Allah Ta'ala sangat kasih. Bulan lain pun kita buat amalan salih, tetapi amalan salih dalam 10 hari kita duduk ni, Allah lebih kasih nak banding dengan hari-hari yang lain. Oleh kerana itulah ulama berpesan kepada kita 10 yang kita ada 10 awal Zulhijjah ni, perbanyakkan amalan soleh. Jaga semaya jemaah, banyakkan doa, banyakkan istighfar, banyakkan taubat, banyakkan baca Quran, apalagi banyak istighfar, banyak selawat, banyak semaya sunat. Hidup ke hati kita ada 10 awal ni dengan amalan-amalan soleh. Dan ulama-ulama besar kepada kita, jauhlah maksiat dalam 10 awal. Sekiranya maksiat kita buat tak, kita delete buatlah. Apakah lagi kalau kita nak melakukan ibadat berbaik, satu bahagian dalam bulan dekat ni, 10 kali dekat ni, lebih-lebih kita kena cuci dah hati. Start daripada 1 Zulhijjah, sampailah kita melakukan ibadat berbaik, kita kena jaga dah hati kita. Bersihkan hati kita daripada sifat mazmumah pada mana kita kuasa. Tinggalkan maksiat. Berhentilah maksiat. Dan maksiat kita buat dah tu kita delete, kita buat daripada hati kita. Istighfar banyak, taubat banyak. Kita harap Allah terima ibadat berbaik kita nanti. Sebab tu dia kata dah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah dia terima ibadat berbaik daripada orang yang bertakwa. La yanaluhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tiada mencapai daging korban kamu, darah korban kamu, akan tetapi dapat capainya Allah Ta'ala takwa di kalangan kamu. Dengan sifat takwa lah malah kita dapat capainya Allah Azza wa Jalla.
Allah tidak nak tengok lembu kita buruh atau gemuk. Allah tidak nak tengok dia kita mahal atau murah. Tapi Allah Ta'ala nak pilih kita berkorban ikhlas atau tidak. Sebab tu kalau kita korban semata-mata nak makan daging, ini tidak ikhlas lagi. Kita korban, niat kitanya qurbatun ilallah, nak mendekat diri kepada Allah. Kalau Ibrahim sanggup korban Ismail anaknya, maka kita tidak disyariat sedemikian, hanya disyariatkan kita binatang sahaja. Maka kita ambil sebahagia atau kita ambil sektor, niat kitanya qurbatun ilallah, nak dekat diri kepada Allah. Kita korban 500 beli sebahagia, atau kita korban seekor untuk niat korban. Kadang-kadang kita tidak nak. Orang tanya, tak makan lagi ke raya ni? Oi, nak makan semua, tahun ni makan pun tak. Kita sebut makan tu, jauh lagi daripada itulah. Kalau lepas-lepas dah kita sebut makan tu, kayak makan tu tak kepada, jangan sebut kata nak makan. Jangan cerita di hati nak makan, ceritalah kita korban nak dekat diri kepada Allah. Bila orang tanya, makan korban ke tak? Makan. Bila kita sebut barang tu boleh jadi, kalau boleh 7 kali dia makan, dia kali bagi sekali tu. Kita sebut kata nak makan. Cuma sebut kita kurban ni kita nak dekat diri kepada Allah. Bukan nak makan, kita makan semua dekat tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu. Itu beza. Jangan kita niat nak makan, bahkan kita niat nak damping diri, nak dekat diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita kena sedar. Soalnya kita ada 10 Zulhijjah dalam bulan hurum, bulan yang haram, dan 10 awal pula banyak kelebihan. Banyaklah ibadat. Ibadat kepada sedekah, doa, istighfar, hinggalah kita melakukan ibadat korban. Sebagaimana bulan Ramadan dituntut ke atas kita banyak amalan soleh, hingga amalan maksiat, begitulah 10 awal dituntut sedemikian juga ke atas kita. Ahabba ilallah minal ayyamil ashri, lebih kasih kepada Allah daripada hari-hari yang 10, yakni hari 10 Zulhijjah. Baik, selaginya puasa. Puasa Arafah ni puasa Nabi Muhammad. Tak serupa dengan puasa Mahram. Puasa Mahram ni puasa Nabi Musa. Kita puasa Arafah menyambut satu hari puasa Arafah menyambut 2 tahun. Ada lain puasa satu hari Arafah diampun 2 tahun dosa lepas dan dosa akan datang. Apapun lebihnya puasa Arafah. Isunya nak puasa hari apa kita Malaysia. Sebab Mekah wukuf hari Jumaat, kita Malaysia 9 Zulhijjah hari Sabtu. Ini satu isu juga kan. Mekah mengikut ceritanya dia wukuf pada hari Jumaat. Berarti Tasu'a 9 Zulhijjah itu kena pada hari Jumaat. Itu Mekah. Adapun Malaysia telah istihad juga 9 Zulhijjah iaitulah pada hari Sabtu. Dan kita gaya ayat. Kemudian nak puasa ni, nak puasa hari apa? Nak turut Mekah, nak turut Malaysia kita. Maka jawabnya ni ulama kaji lama faham, maka kita puasa mengikut Malaysia kita. Kita ikut matahari Malaysia, iaitu dah jatuh pada hari Sabtu 9 Zulhijjah. Dan kita puasa 9 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu di Malaysia. Adapun 9 Zulhijjah di Mekah jatuh pada hari Jumaat. Kalau kita puasa tak puas hati ustaz, puasa 2 hari Jumaat, puasa hari Sabtu, puasa hari Ahad, jangan puasa nah. 10 hari puasa. Itu kan nak Jumaat dah. Kalau kita tak mampu nak ambil saja, ambil hari Sabtu. Sebab kita ikut matahari Malaysia kita. Sebab Mekah tak sama masa ni baru lepas Zuhur baru ni. Tak ada lagi. Dia tak sama. Bila tak sama, jadi payah nak kira kita ikut matahari Malaysia kita. Jadi insyaAllah kita akan sambung lepas ni pula. Akan sambung jumpa lepas raya puasa, raya haji pula, insyaAllah. Dan inilah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. الحمد لله رب العالمين.